أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bab sifatis salah. Ini suatu bab pada menyatakan kaifiah sembahyang. Qala musannif rahimahullah taala muka surat 61 daripada bawah 9 baris atau 10 baris itu dengan tajuk. Jadi kalau bab sifatis salat, tarjumah dia ini suatu bab pada menyatakan kaifiat sembahyang. Jadi pahala di sini murad dengan kata sifat semaya itu ialah kaifiat semaya. Yang ni tata cara semaya, sama ada huk fardu ke ataupun yang sunat. Qala far'un, dikatakan adalah pada kami seorang muslim yang aqil baligh, lagi kuasa. Kuasa tu mampu untuk mengerjakan semaya lah. Tiada boleh kita suruh akan dia semaya apabila ia meninggalkan dia betapa surahnya. Jadi macam mana tu? Sedekah yang kita tahu wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Tu. Jadi dikatakan maksudnya ada satu masalah. Itu maknanya faraq. Dikatakan adalah pada kami, yakni pada kita seorang muslim yang akil baligh, lagi pula kuasa mengerjakan semaya. Tidak boleh kita suruh akan dia semaya. Jadi patutnya dah akil baligh dan dia tu kuasa semaya, maknanya apa tidak boleh, mestilah kita kena suruh dia semaya. Ni makna tiada boleh kita suruh akan dia akan muslim sat ni semaya apabila ia meninggalkan dia semaya betapa surahnya tak ada kira lah. Macam-macam mana pun makna keadaan ataupun surahnya. Jadi apa tu lagu tu macam mana tu? Tu maknanya dia orang Islam akil baligh dan kuasa untuk semaya. Tiba-tiba tak boleh kita nak maknanya nak suruh maksudnya tak boleh kita tu suruh dia semaya bila dia meninggalkan semaya. Tu. Maka dijawabnya yakni masalah ni seorang Islam yang akil baligh, dia kuasa untuk semaya. Bila dia tinggal semaya kita tak boleh suruh dia semaya. Tu. Maka dijawabnya iaitu apabila kesamara dua kanak-kanak orang muslim. Itu seperti dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair pun ada masalah ni. Jadi rupa masalahnya ialah apabila kesamara dua kanak-kanak orang muslim dan anak orang kafir. Itu dalam Al-Ashbah tu maknanya dia buat masalah seorang muslim dia tinggalkan anak dia tu kepada Yahudiyah, perempuan Yahudi. Kerana dia tu adalah mustahak keluar.
Jadi kemudian Yahudiah tu meninggal dunia. Jadi bila dah meninggal dunia, bila dah budak tu besar, jadi maknanya bila dia balik mana tak tahu, tak ada orang panggil yang berhubungan dengan Yahudiah saat ni. Jadi tak tahu mana anak dia ataupun anak Yahudiah. Itu makna kesamare. Kesamare orang Muslim, yakni dan anak orang kafir. Tu. Rupa dia antaranya sepuasa ni lah. Misalnya perempuan kafirah, dia mana orang Islam, mana jiran dia. Kerana dia ni musuh, dia tu dua beranak. Ayah dengan anak laki-laki. Jadi dia kena keluar, kena pergi, adalah sahabat-sahabatnya. Dia tinggal kepada jiran dia tu, Yahudiah. Lepas tu balik-balik Yahudiah tu mati dah. Jadi kok mana seorang anak dia. Dan makna tidak ada intisab. Maksudnya ada orang panggil meh, orang panggil dia atau meh, tu tak ada. Tu. Dia tak ada orang boleh mengkhabarkan. Bahasanya ni lah anak meh, muka dia besar dah. Masa kecil dulu lain. Tu. Maka lagu tu nama dia kesamare dua kanak-kanak orang Muslim dan anak orang kafir. Kemudian balik keduanya. Dan berkekalan kesamare. Jadi antara kedua ni dia tak ada buat rupa. Rupa masalah tu dia tak ada buat. Makna taswir masalah tu kita buat sendirilah. Dia taswir dia supaya saat ni lah. Cuma ayatnya kesamare dua orang anak yang membesar. Seorangnya Muslim, seorangnya kafir. Tak boleh nak cek hok mana hok Muslim, hok anak orang Islam, mana hok kafir. Tu. Lagu mana? Buat sendiri taswir masalahnya. Tu. Istimewa daripadanya supaya saat ni lah. Tu. Lepas tu kesamare mana seorang Muslim, mana seorang kafir saat itu berkekal kesamare antara keduanya. Yakni kanak-kanak orang Muslim dengan anak orang kafir saat itu. Maka bahawasanya yang Muslim daripada keduanya itu ada akil baliknya, lagi kuasa mengerjakan semaya lah. Tiada boleh disuruhkan dia. Ialah antara dua orang ni, salah seorangnya ialah Muslim. Bila Muslim wajib dia semaya. Jadi kalau secara kita tahu secara nyata, bahasanya seorang itu orang Islam secara cerak, dia tu Islam. Mana-mana orang Islam dia tinggal semaya, makna kita kena suruh dia semaya. Kerana tu dia masuk dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Tu. Jadi haning ni tak boleh nak suruh. Ya salah seorang daripada dua tu Muslim, satu seorang lagi kafir. Jadi oleh kerana kesamare hok mana so Islam ni. Jadi dia balik dah ni. Dua-dua ni balik dah. Tu. Jadi tidak boleh disuruh akan dia kerana tiada kita ketahui akan dirinya itu ia Islam. Tu. Hok mana seorang Islam. Secara muayyan. Ialah secara pastinya apa dia? Hok pastinya ialah salah seorang daripadanya ialah Islam. Tapi mana so tak kena tak kena kan. Mungkin tak kena kesamare. Kalau dah kena agak maknanya macam mana boleh kesamare tu dia kena buat masalah lah. Tu. Jadi kalau sebagaimana dan kita asbah tu dia buat lagi tu lah. Makna surah dia nya. Mana orang Islam dia tinggalkan anak dia kepada Yahudiah. Kemudian dia balik-balik Yahudiah tu mati dah. Jadi siapa dia nak ayat ni anak dia dan anak Yahudiah ni tak ada. Tu. Maka tak boleh kita dia orang Islam akhir balik dia kuasa untuk semaya, mengerjakan semaya. Bila dia tinggal semaya kita tak boleh nak suruh dia semaya. Tu. Maka masalah dia ialah kesamare. Dua orang anak, iaitulah anak orang Muslim dan juga orang kafir yang mereka itu membesar akhirnya akhir balik dengan berkekal kesamare tu. Tak cerak kata mana seorang Islam. Tu. Supaya kita kata ni lah mana tak cerak mana kesamare. Supaya kita kata orang India ada Hindu ada Islam. Bahawa orang India tu muka dia serupa je lah muka India. Ataupun Indonesia. Indonesia ni maknanya Bali tu makna Hindu Bali. Ataupun hok Kristian banyak. Kalau tempat kita Malaysia ni kalau Kristian tu ialah orang Cina, orang India. Tu. Ya kalau ada orang Islam, orang Melayu tu adalah juga. Tu hasil daripada keberkesanan dakwah mereka lah. Tapi tidaklah dominan sangat ataupun galabah sangat sebagaimana orang Melayu Indonesia. Kau Indonesia ni kita duk tengok tu duk berlawan dengan kiai-kiai tu makna daripada paderi tu makna orang Melayu.
siapa dia? Saifuddin, Daud, tu antara orang terkenal dari YouTube. Jadi orang Melayu Indonesia lah, Melayu Indung. Tapi agamanya Kristian. Jadi kalau di Indonesia tu dia boleh jadi. Rupa masalah ni. Jira dia ni. Bukan hok dia modok kata dalam satu rumah tu ada pelbagai agama. Tu. Jadi sanilah sebab dia tidak ada undang-undang yang boleh menjaga ni tidak seperti kita Malaysia ni. Maka walaupun di sana ulama ramai, tapi itulah keadaannya. Jadi, mana kalau supaya di Indonesia tu boleh jadi rupa masalah lagu ni. Jira dia tu makna seorang lelaki dia 2 beranak, hok tina pun 2 beranak, tapi bersalah agama, hok ni kafir, makna Kristian ke misalnya, Jadi orang Melayu Indung, Jadi hok maknanya hok Muslim saat ni, hok jatuh saat ni tu, dia terpaksa tinggal, makna dia klasik kok misalnya, Jadi, mana ibunya meninggal dunia, dia duduk baik dah dua tu maknanya jira. Bini dia yang meninggal dunia baiklah dengan perempuan orang Kristian saat ni, orang Melayu juga, Jadi dah mati saat ni, sekali dia duduk tinggal tu tak apalah makna isteri dia ada. Ni isteri dia meninggal dunia. Jadi dia tu kena tubik lah, kena buat hijau, Jadi dia tinggal kepada orang tolong jagalah anak aku ni. Sebab dia pun baik juga ngaji radio tu, tu. Jadi jira dia tu Kristian. Balik-balik tengok tak ada dah, orang kata tak ada dah. Mati dah perempuan Kristian sana. Jadi anak itu membesar dah hakil balik dah. Kok mana sore anak dia tak boleh nak tak boleh makna kesamara. Tak boleh nak pecah dengan cerak Jadi kesamara maka tak boleh nak suruh. Mana-mana salah seorang tu tak boleh nak suruh. Yang tentu pastinya ialah salah seorangnya ialah Islam, Muslim. Tapi oleh kerana tidak muayyan tertentu, maknanya kesamara, maka tak boleh nak suruh. Dia tak semayang, tak boleh nak suruh. Sebab takut kita suruh tu ialah dia tu kafir. Orang kafir kita suruh dia semayang, mana boleh? Semayang cara kita Islam ni. Kalau dia semayang pun dia tidak sah. Jadi tak boleh kita suruh. Maka bahasanya yang Muslim daripada keduanya itu ada akibatnya lagi kuasa, tiada boleh disuruhkan dia kerana tiada kita ketahui akan dirinya itu ia Islam. Ibnu Qasim ini kata Ibnu Qasim daripada Ramli, Syekh Ramli. Kalau demikian lagi, jika bercampur anak Muslim dengan anak kafir, kemudian daripada mati bapak keduanya, bapak kepada orang anak Muslim dengan anak kafir saat itu mati tu, maka balik keduanya, maka tiada boleh kita suruh keduanya atau salah seorang daripada keduanya. Tu mana wajib. Tu wajib mana amal-amal yang wajib. Seumpama semaya, tu tak suruh, mana tak boleh kita nak suruh. Mana-mana salah seorang tu suruh semaya ke puasa ke, dia bukan semaya sajalah, maknanya puasa, amal-amal wajib. Amal wajib infiradi. Mana setiap individu, setiap orang Islam itu. Jadi kita tak boleh nak suruh dia. Dan tidak boleh kita menegah keduanya. Tegah dia nak semayang, tak boleh tegah. Tu. Dan sunat kita suruh keduanya juga. Hanya sunat, tidak wajib. Wajib sana wajib tu mana wajib. Tapi mana daripada keduanya wajib, mana tak wajib. Tu. Tak wajib suruh, hanya sunat juga. Sunat juga. Sunat suruh sebab tak pasti. Dan sah sembahyang yang muslimnya. Muslim tu mana sah lah. Maka jika Islam keduanya, kemudian daripada balik keduanya, maksudnya dengan mengucap dua-dua tu masuk Islam. Islam tu maksudnya dia mengucap pula. Jadi takkid lah dia tu Islam. Pas dua-dua tu pakat mengucap belaka. Jadi dua-duanya Islam belaka lah. Tu. Kemudian daripada balik keduanya atau salah seorang daripada keduanya, tiada wajib atasnya mengqada barang yang lupuk, mana semaya lah, yang lupuk akan diatur puasa. Kemudian daripada baliknya, dia kaedah dia sebelum daripada ni pun kita dah ikuti, tapi bukan kita ni lah. Maksudnya makna kalau orang Islam asal ni, kalau dia tinggal semaya itu dia kena qada. Barang yang wajib dia kena qada. Orang Islam yang baru, maksudnya orang kafir masuk Islam, selama mana umur dia duduk dalam kafir itu, makna dia masuk Islam, tak wajib dia qada. Kerana nak menggemar pagi kalau kena qada nyanyi lah pakai perik di mulut.
tak jadi cuk balik nak klik semula kepada agama kufur. Jadi sekarang salah seorang tu bila dia akhir balik pakak kedua-duanya bersyahadah masuk Islam. Padahalnya salah seorang daripada dua orang ni ialah Islam dah. Jadi kalau orang Islam wajib dia kena qada. Mungkin dia tak semaya selama kena tidak wajib qada sini kerana tidak makna tidak cerak, tidak tahu maksud dia sendiri tak tahu status dia tu. Sebab bapak dia tu lah kedua-dua bapak telah meninggal dunia Imam besar mengakak dia tak tahu dia tu Islam dah. Sebab ibu bapa dia tu orang Islam, maka automatiklah dia tu Islam tapi akhirnya makna dia tu kesedaran duduk bercampur dengan Islam, kesedaran masuk Islam, kedua-duanya masuk Islam. Jadi hak seorang tu memanglah dia tu orang baru masuk Islam, maka memang tak wajib qada lah. Hak seorang lagi tu ialah tak tahu mana seorang lah, salah satu daripada keduanya ialah Islam, bermakna hak dia tak semaya dulu tu kena qada kalau kira asalnya, tapi sekarang tak kena qada apa? Kerana tidak ketahui barang yang luput akan dia kemudian daripada baliknya dan dahulu daripada Islamnya, sahabat tiada tahqiq yang Islam tak cerak molek kata hok mana seorang Islam tetapi sayugianya ia qada keduanya. Dua-dua orang itu pakat qada, sayugia dia tu qada tu. Jadi kalau dia tak qada pun tak ada apa, dua-dua pun tak hok kalau daripada hok memang asal kafir tu sama telah dah. Jadi salah seorang itu Islam asal tu. Jadi sepatutnya dia kena qada. Tak kena qada kerana tak cerak, tak tahqiq Walau macam mana pun sunat kedua-duanya pakat qada berlaku. Baru semangat sikit nak qada pakat dua tu pakat qada berlaku. Sunat juga Dan jika mati keduanya atau salah seorang daripada keduanya. Jadi orang mati ni kita nak semaya dia, nak kafir dia, nak kafir dia nak mana nak tanah perkuburan orang Islam ke perkuburan makbarah mana tu. Makbarah orang panggil orang Islam muslimin ke ataupun makbarah ghairul muslimin ghairil muslimin tu. Sebab tak cerak ni dua orang ni, orang Islam ke kafir tak ada siapa dia ambil tahu. Dalam kampung tu ni makna taknya dia tak bergaul dengan. Dia dua jiran tu rumah dia terpencil dua dia ujung-ujung kampung dua tu dia duduk saya dua tu keluarga hak ni Islam, saya kafir tu. Jadi melaju dengan sia jadi muka pun nak orang panggil tak ada beza lah manu tu. Jadi orang kampung tak cek kita kata tak kira tak ada orang kampung tahu kenal ni walaupun mak ibu bapa keduanya mati dia tak bergaul dengan orang lain, dia duduk saya dua tu je tu. Jadi tidak mana wajib sembahyangkan atas keduanya wajib disembahyang di atas keduanya atau balik atau yang mati daripadanya disembahyangkan dia mana keduanya atau yang mati daripada keduanya, maknanya yang mati maksudnya salah seorang salah seorang yang mati daripadanya disembahyangkan dengan ditaklikkan niatnya dia asal-asal ni niat dia tak lihat taklik. Setengah daripada munafin niat ialah at-taraddud setengah daripada perkara yang menafikan niat maksudnya perkara yang membatalkan niat ialah at-taraddud. Taraddud yang berpapah makna tak cerak. Maka taklik ni bagi tak cerak main buah kalu tengok kalau tak ujian kan kalau tak ujian jadi ujian tak tentu lagi tu tak cerak jadi asal dia niat ni kita tak boleh nak taklik tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam kes-kes yang tertentu terpaksa dah kena taklik tu. Ini dia panggil tak ada arah. Jika ada ia Islam, aku semaya di atas mayat ni kalau dia tu Islam tu. Atau yang Islam daripadanya, aku semaya di atas mayat yang Islam daripadanya, daripada kedua saat ni kena kait lagu tu Qala musannifu rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an daripada perceraian, yakni perbezaan fardu dan rukun dan wajib, adakah satu makna atau lainnya makna fardu, rukun dan wajib hak tula ke ataupun makna berbeza? Maka dijawabnya radhiyallahu anhu
maka rukun itu barang yang masuk di dalam mahiyah. Mahiyah tu makna diri benda tu. Mahiyah ni diambil daripada mahiyah. Apa dia? Jadi mahiyah. Dah jadi satu kalimah isim dah. Jadi mahiyah. Mana kejadian yang masuk di dalam mahiyah suatu benda. Tu. Itu dia kata macam kita kata kereta. Kereta tu mah. Jadi dalam mana rukun kereta mana kejadian yang masuk dalam mahiyah kereta. Apa dia? Steering, body, engine. Tu. Kalau kita kata masjid ataupun piano enggak, maknanya lantainya, dindingnya, tiangnya, atapnya. Ada pun kipah tak masuk dalam mahiyah masjid. Kapek tak masuk dalam mahiyah masjid. Dia adalah benda yang mustaqil. Memanglah dinisbahkan kepada masjid, tika masjid, kapek masjid, kipah masjid. Tapi dia tak sama dengan tiang masjid, tak sama dengan dinding masjid, silin masjid, atap masjid. Tu. Kerana hak tu ialah mahiyah dah. Satu juzuk daripada masjid dah. Ada bukipah, tika, kapek tu, tu bukan juzuk masjid. Tu. Jadi, itu makna rukun. Jadi, maka rukun itu barang yang masuk di dalam mahiyah, yakni kejadiannya. Nya baraya tu. Seperti rokok. Rokok tu kejadian semaya. Dia sujud dan qiyam. Tu dia panggil kejadian semaya. Dan demikian lagi wajib dan fardu lagu tu juga. Supaya. Ketika itu, asal kejadian suatu, bersalah-salah lafaz suatu makna. Mana panggil fardu, panggil wajib, panggil rukun. Tu bersalah-salah lafaz tapi suatu makna, ittihadul makna. Mana ittihad, mana bersuatu makna, huk tulu, bagi tulu, melainkan ada istisna. Melainkan pada haji, pada bab haji, maka rukun dengan wajib haji itu huk lain, tak sama. Bukan bagi tulu. Ia lain daripada bab haji, mana bagi tulu. Rukun ko, fardu ko, wajib ko, bagi tulu. Tapi kalau dalam bab haji, rukun lain, wajib lain. Tu. Yang wajib, melainkan pada haji yang wajib, yang lain. Yang wajib tu yang lain daripada keduanya, rukun dan fardu. Tu. Mana yang wajib, mana wajib tu lain daripada keduanya, mana rukun dan fardu. Kerana yang wajib padanya pada haji yang boleh dijabarkan dengan dam. Hak wajib haji ni kita boleh tapung, boleh tempel, boleh bayar dam, makna boleh dijabarkan dengan dam. Tu. Itu mana wajib. Bersalah pada rukun dan fardu tiada dapat dijabarkan dia, ditampunkan dia. Makna rukun dan fardu ni dengan dam, dengan bayar dam tak boleh. Tu beza dia. Su'ila radhiyallahu anhu, adakah disyarat pada semaya nazar? Adakah disyarat pada semaya nazar atau lain daripada semaya nazar niat akil fardu? Jadi semaya nazar ni makna wajib hukum dia. Semaya yang kita nazarkan itu wajib lah, dia jadi jatuh ke wajib dah lah. Jadi tak wajib niat, tidak adakah syarat pada semaya nazar atau lainnya niat akil fardu. Syarat kena niat fardu juga ke? Jadi syarat tu maksudnya ialah wajib lah. Wajib kena niat fardu atau tiada wajib. Atau memadai diniat semaya nazar jua. Dia semana solatul nazri. Solatan nazri. Mana kerana nazar fardu membayarkan dia. Maksudnya nazar tu ialah fardu. Makna bayar fardu. Makna bayar makna jadi fardu. Maka dijawabnya bahawasanya memadai lah niatkan manzurah jua. Jadi semaya nazar, kerana nazar itu mana tak ta'arudkan fardu pun tak apa. Tak kena ta'arudkan fardu. Tu. Kerana apa? Kerana nazar itu tiada ada malaikat fardu. Mana ada mana hak nazar tu mana sunat? Tak ada. Memanglah asal dia bagi ini nazar tu ialah bagi sunat. Bila dia nazar dia tak jadi sunat lah, dia jadi wajib. Tu. Supaya Ramadan lah. Puasa Ramadan ni tak ada hak sunat.
Sebab tu tidak bentankan akan fardu pun tak apa. Tu. Demikian lagi pada semaya kanuk-kanuk bahawasanya yang muktamad tiada disyaratkan niat fardunya pada haknya kanuk-kanuk. Nah. Apa kanuk-kanuk ni dia tidak wajib. Tidak fardu walau semaya fardu zuhur sekalipun. Tu. Ia tak jatuh ke wajib. Tu. Tetapi tetapi wajib niat fardu pada semaya muadah. Semaya muadah ni makna sunat kita iadah. Bukan iadah orang panggil hok tak jadi semaya fana tu iadah wajib. Ataupun kita semaya dengan tayamum wajib kena iadah pula. Tu. Tu lain. Ni hok sunat iadah maknanya kerana nak semaya fardu. Kerana nak semaya berjemaah. Maka sunat kita iadah semaya dah sekali. Mari satu kumpulan nak semaya seorang, kita semaya pula. Sunat iadah. Jadi sembahyang yang diiadah itu statusnya kedudukannya adalah sunat, jatuh sunat. Walaupun semaya itu jatuh sunat tapi kena niat fardu juga. Usalli fardhu zuhri. Mari satu jemaah lain nak semaya fardu zuhur. Kita pun semaya pula. Jadi usalli fardhu zuhri. Fardhu zuhri. Jadi kena sebut fardu juga. Tetapi wajib niat fardu pada semaya mu'adah. Semaya yang di'iadah. Sunat i'adah. Maka adalah faruknya. Apa beza dia? Semaya mu'adah dengan semaya kanuk-kanuk nazar saat ni. Yang semaya kanuk-kanuk. Semaya kanuk-kanuk saat ni. Kerana adalah pada semaya mu'adah ini ada khilaf. Huk semaya mu'adah ni ada khilaf. Kata kil bahasanya adalah ia jatuh fardunya. Salah suatu daripada keduanya. Semaya yang pertama dan semaya yang kedua. Berbeza dengan semaya kanuk-kanuk. Semaya kanuk-kanuk ni dia tak jatuh fardu, tak ada khilaf ulama. Semaya kanuk-kanuk ni tak ada khilaf ulama pada mana tak jatuh fardu. Ada semaya muadah ni ada khilaf ulama. Kata setengah makna sunat, kata setengah jadi fardu juga. Tu. Kata kil, mana khilaf dia? Kata kil bahawasanya adalah yang jatuh fardunya salah suatu daripada keduanya. Tiada tertentu, bukan yang pertama. Salah satu daripada keduanya tak tentu. Ghairu muayyan. Itu kata kil. Jadi maksudnya dengan sebab tu beza dia. Jadi kalau semaya i'adah ni kena niat fardu. Sebab tentang semaya i'adah itu jatuh sunat itu khilaf ulama. Mana kata kil bahasanya yang jatuh fardu itu salah satu daripada keduanya dengan tidak tentu. Boleh jadi yang pertama, boleh jadi yang kedua. Tu. Maka karena ada boleh jadi begitu maknanya kena niat fardu. Maknanya orang panggil kerana ada khilaf. Tu. Ada semaya kanak-kanak tak ada khilaf, dia tak jatuh fardu. Makna jadi sunat. Kata kil bahasanya adalah yang jatuh fardunya salah suatu daripada keduanya tiada tertentu, sama ada yang pertama ataupun yang kedua. Dan yang demikian khilaf itu pada semaya kanak-kanak dan tiada tentu, dan demikian khilaf itu pada semaya kanak-kanak. Far'un soh ada soh adaan. Soh ada mana semaya ada. Semaya tunai soh ada dengan niat qada. Soh semaya ada dengan niat qada. Dan akasnya mana soh qada dengan niat ada. Dan akasnya mana qada dengan niat ada. Jika dengan uzur. Kalau dengan uzur. Apa uzur tu? Seperti ghaim. Mana ghaim? Ghaim maksudnya jerbu. Tak boleh. Sebab waktu-waktu ni dikesan dengan kita melihat fenomena alam ni. Pergerakan matahari belasan tu. Jadi apabila keadaan itu ghaim makna jerbu jadi tak tahulah puyanya tak tahu masa mana. Jadi dan telah mengambil Imam Barizi daripada ini masalah.
bahawasanya seorang duduk berhenti pada satu tempat umpama 20 tahun. 20 tahun dia duduk di situ. Tu. Bermukim di situ, dan telah mengambil maknanya pada tempat umpama 20 tahun sembahyang subuh. Di zonnya masuk waktu. 20 tahun dia duduk sembahyang subuh. Dengan sangka dia sembahyang itu dalam waktu. Kemudian nyata bahasanya adalah sembahyang subuhnya itu sembahyang subuhnya itu di dalam masa 20 tahun itu jatuh dahulu daripada masuk waktunya, waktu subuh. Setelah 20 tahun dia duduk sembahyang subuh tu, baru dia tahu kata selama kini yang dia duduk sembahyang tu tak masuk lagi waktu subuh. Tu. Hok dia duduk sembahyang selama kini waktu subuh tu tak masuk waktu subuh lagi. Dia sembahyang tu. Sebab apa? Sebab sukar untuk mencari dalil. Makna dukhulil waktu. Tak ada. Tu. Katanya tiada lazim akan dia melainkan ia qada. Katanya kata Barizi, Imam Barizi. Ni Imam Barizi pandangan dia. Kata Imam Barizi, tiada lazim maknanya tak wajib akan dia melainkan ia qada satu waktu juga. Kerana apa? Kerana bahawasanya semaya tiap-tiap hari jatuh bagi barang yang dahulunya, yakni jadi qada, dia niat adaan, tak apa, hak sanilah dia nak kait dengan hak sanilah, kenyataan mula-mula sani. Boleh kita orang panggil semaya ada dengan niat qada akasnya dengan niat ada. Tu. Jadi sekarang dia duk niat tu niat adaan. Tu. Jadi dia kena qada selama 20 tahun duk semaya subuh juga banyak mana. Jadi kalau dalam setahun 354 hari ke, dorak dengan 20 dah. 354 maknanya jadi 709 hari. 709 hari makna bermakna subuh 709 semaya subuh. Maknanya dia duduk semaya tu tak masuk waktu. Walau macam mana pun dia hanya wajib qada satu waktu sahaja. Sebab apa? Kerana bahawasanya semaya tiap-tiap hari yang jatuh bagi barang yang dahulunya, yakni jadi qada bagi hari yang dahulunya. Cumanya hok tak qadanya maknanya hok semaya hok mula-mula tu dah. Semaya mula-mula tu dia tak ada semaya yang terakhir. Semaya hok mula tu diqada oleh semaya hari yang kedua. Semaya hari yang kedua diqada oleh semaya hari yang ketiga. Jadi hok dia semaya lah sekali tu tak qadanya. Sebab singkat dia semaya tu dalam waktu. Ni qada apa lah. Jadi maknanya dia wajib kena qadanya hanya satu saja. Kerana tiada syarat niat qada dan tiada yang demikian itu melawai bagi nasnya. Jadi maknanya kerana tidak syarat niat, mana-mana niat qada, mana tak niat, tak syarat. Dan tiada yang demikian itu melawai bagi nasnya. Atas bahawasanya seorang semaya zuhur dengan ijtihad, maka nyata ia jatuh dahulu daripada waktunya, tiada jatuh bagi yang patut yang ada ia atasnya, kerana bahawasanya adalah tempatnya yang demikian itu. Seorang yang meniak ke fardu waktunya, fardu waktu, fardu zuhur ke waktu asar ke. Dan yang pertama, orang yang meniakkan fardu yang atasnya dengan ketiadaan bahawa ia mengkosakkan fardu yang ia sangka masuk itu. Intaha Ibn Hajar. Itu diambil daripada kitab Tuhfah. Qala musannif rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an, daripada seorang yang berkata, yakni dia niat lah. Dia niat dalam hati lah. Tapi ibarat keceknya makna berkata. Ialah makna hok kata tu makna sunat. Hok niat, hok yang muktabarnya ialah bil qalbi, dengan hati. Jadi seorang yang berkata, usalli sunnata zuhri qabliyatan, maka adakah sah dan
ditanggunkan atas 2 rakaat atau 4 rakaat, atau dikhiarkan dia, atau diberi pilihan kepada dia untuk semaya 2 rakaat atau 4 rakaat. Sebab dia tak sebut 2 rakaat atau 4 rakaat, maka dijawabnya, maka hendaklah ia dengan niat yang mutlak itu ditanggungkan atas sunat yang muakkad juga. Mana sunat muakkad? Itulah ya, kalau sebelum zuhur tu dia ada 4 rakaat sembahyang sunat. Dia sunat muakkad tu ialah 2 rakaat itulah. Yang pertama tu. Ditanggungkan ihtimalkan dia sunat muakkad. Mana 2 lah. Su'ila radhiyallahu an, pada seorang ditakhirkan sunat zuhur yang qabliyah kepada kemudian daripada fardu zuhurnya, boleh. Kita semaya sunat qabliyah mana lepas daripada semaya zuhur. Kemudian ia semaya sunat, ia ihram, yakni semaya sunat ihram akan 2 rakaat daripada sunat zuhur. Tu. Jadi ia semaya sunat ihram 2 rakaat daripada sunat zuhur. Meninggalkan daripada sunat zuhur. Jadi dan syok, ia adakah ia ihram dengan niat qabliyah ataupun ba'diyah. Dia syok adakah dia tu ihram saat itu, adakah ia ihram dengan niat qabliyah atau ba'diyah, serta adalah ia ta'arudkan niatnya akan salah satu daripada keduanya. Salah satu daripada keduanya itulah ihram ataupun qabliyah. Jadi daripada keduanya apa hukumnya? Qala musannif rahimahullah taala, maka dijawabnya, adalah yang demikian itu tiada dihisapkan daripada qabliyah. Dia tak kira qabliyah, dan tiada pula bagi ba'diyahnya, yakni tiada gugur tuntutannya sekira-kira tiada ia teringat akan satu daripadanya. Tuntutan perbuat itulah. Qala su'ila radhiyallahu an, adakah memadai pada ta'yun, maksud ta'yin kan niat, memadai kada pada ta'yunkan niat semaya fardu subuh. Mana ta'yinkan niat semaya fardu subuh, fardu semaya ghadah. Sahaja aku semaya fardu ghadah, mana saja aku semaya mana ghadah, mana fardu semaya ghadah. Tu semaya pagi lah. Maknanya memadai, makna sah ke tak? Kita semaya subuh, kita niat balas tu. Atau semaya atau fardu salatil fajri. Mana saja aku semaya fardu semaya fajar. Tu. Untuk semaya subuh. Jadi memadai ke tak, mana sah ke tak dah gitu. Atau solat yang ada taswib. Sahaja aku semaya yang ada taswib. Niat lagi tu. Mana ada taswib, ada as-salatu khairum minan naum. Dia semaya subuh. Dia niat sahaja aku Allah, dalam artinya sahaja aku semaya ho ada taswib. Fardu semaya ho ada taswib, maksudnya subuh lah. Atau fardu semaya yang ada kunuknya selama-lamanya. Saja aku semaya fardu yang ada kunuknya. Jadi hijau kada. Dan adakah diniatkan fardu semaya? Adakah diniatkan fardu semaya yang sunat? Yang sunat ia berada padanya tatkala sempurna syaratnya. Dan adakah diniatkan fardu semaya yang sunat? Ia ada padanya adakah sempurna syaratnya memadai daripada niat akan zuhur atau tiada? Qala musannif rahimahullah taala, maka dijawabnya akan radhiyallahu. Jawab adalah yang muktamaknya segala niat
memadai pada subuh dan zuhur. Oh, boleh. Boleh kita niat lagi tu. Karena maksud dia tu makna siapalah. Qala su'ila radhiyallahu anhu ila Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. أعوذ بالله من الشيطان wes tidur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات فمن يهدي الله ومن يضلل فلا أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Mana dia? والقاف رمز قال والحذف جرى خطا وحتما لفظ حال من قرى. Kita capur selalu walqafu al-majmu'atu, qaf yang dihimpunkan ma'a adatit tahdis, serta adatit tahdis. Adatit tahdis itu maksudnya ialah hadatsana, akhbarana. Jadi qaf mana qala itulah. Tu. Hakadha qasana. Qasana majmu'ah mana taku dihimpunkan. Qaf dengan adat tahdis. Mana adat tahdis? Sana tu. Daripada hadatsana. Jadi qasana. Tu. Bukan nama butik baju ni. Tidak ni qasana ni. Jadi qasana itu ada ringkasan mana qala dengan hadatsana. Jadi itu majmu'ah. Majmu'ah mana dihimpunkan. Wal mufradatu mana wal qaful mufradah. Biha yang diifradkan daripada adatit tahdis. Di sana mana qaf sebuti dia sore-sore duduk meja lain, sana duduk meja lain. Tu. Hakadha qa sana. Tu makna duduk jauh-jauh, itu mufradah. Ramzu qala. Jadi qaf itu ialah ramaz bagi qala. Itu maknanya isyarat, rumus, ada rumus terengkas daripada qala. Al-waqi'at. Qala mana? Al-waqi'ati fi asna'is sanadi. Qala yang jatuh pada tengah-tengah sana. Qala tu dia jatuh tengah-tengah sana. Maka diramaskan dia dengan qaf, huruf qaf makna qa. Kemudian dimajmu'ahkan dia, dihimpunkan sekali dengan mana adatit tahdis ataupun mufradah. Lakin kitabatuha mufradatan, tetapi menulisnya nyaqaf mufradatan mana secara terasin, mana qa. Qa sebutnya huruf qaf, kemudian tanah. Istilahun matrukun ila istilah yang ditinggalkan. Orang tak pakar dah. Orang tak pakar dah Nokia ni. Apa tak pakar lagi Nokia? Duk tebi pakar Nokia. Orang buat kau dia. Orang buat koleksi tu. Itu duk tebi pakar lagi. Jadi SIM card dia 3G tak. Lain tak berapa nak jadilah mana. Kena tukar kepada 4G. Masalahnya ialah SIM card orang lain. Daftar duduk mana, duduk jauh. Tak ada bahasa-bahasa. Apa nama hijau orang lain. Daftar gitu. Jadi itu maknanya istilahum matrukun. Maknanya mana tuliskan orang panggil mufradah, mana qa, suku. Qa sana, suku tu istilah yang orang panggil matruk. Kama fit tadrib, sebagaimana dari kitab tadrib Imam Suyuti
wa ghairih, dan juga lain daripada tadrib. Wal hadfu jaro khattan, dan bermula hazah ai hadfu qala bi ajma'iha, hazah ke qala dengan sekalian nyonya qala, tak ada sekor rabuk. Wakil seorang rabuk tak mari ni. Tu. Jadi semua bi ajma'iha, semua sekali qala tu habis licin ni, sapu habis. Hazaf jaro berlaku indal muhaddithin, di sisi ulama-ulama hadis, khattan nisbah kepada khat, hazah dari sudut khat. Itu berlaku kepada para muhaddithin ai fil khatti, pada khat tulis saja. Jadi di sini nampak dah bayangnya, maksudnya tidak pada lafzi. Pada lafaz tidak, maksudnya kena sebut qala, tapi tak ada dihazahkan lafaz pada khatnya dihazah, tapi sebutannya dok Jadi fil khatti hatta innahum, sehingga mereka itu, sungguh mereka itu al-muhadditsina yahdhifuna al-ula, menhazafkan akan yang pertama, fi mithli an abi, pada seumpama al-ula kalimah qala yang pertama. Jadi ada dua, qala. Satu. Jadi qala tu makna orang lain kata. Kemudian qala orang yang berkata tu pada orang kata pula. Nabi kata atau ikutlah sahabat kata tu. Dihazahkan yang pertama fi misli an Abi Hurairah, pada seumpama daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini dia tak hazah lah. Sini dia misal makna qala yang pertama tu dihazaf. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tak tulis tapi kita kena kata. Kita kena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma dzikruha fi lafzi, adapun menyebutnya qala, kalimata qala tu, kalimah qala tu fi lafzi, pada lafaz, menyebut pada lafaz, mana at-talaffuz lah, berlafaz. Fa asyara lahu bi kalimah, aku menunjuklah musannif baginya, bagi zikruha fi lafzi itu dengan katanya wa hatman lafzuha. Hatman makna wajib lafaznya, liman qara, bagi orang yang baca. Liman qara, bagi orang yang baca, dia kena berlafaz. Kena sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada qa'nya memang dihazafkan. Tu. Ai hatalaffuzu biha, berlafaz dengannya, dengan kalimat qala ni. Wajibun, hatman makna wajib, liman qara, bagi orang yang membaca. Liman qara makna qara'a. Halal qiraati, pada masa dia baca. Itu dia kena sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala yang pertama tu dia hazaf pada tulisannya. Limadha? Litamyizi baina kalamayil mutakallimaini, supaya nak bezakan di antara dua kalam orang yang berkata-kata. Mana dua orang yang berkata-kata An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala tu qala kan Abu Hurairah, kemudian qala Rasulullah. Tu dua kalam, dua orang yang berkata-kata, orang lain-lain. Tu. Sebab tu kena baca. Qala Syekhu Az-Zakaria Al-Ansari, wa ma'a dzalika, dan serta demikian tu ay kaunu talaffuz biha tu wajiban liman qara, keadaannya maknanya lafzu qala tu at-talaffuz biha, keadaan kaunu talaffuz biha, keadaan berlafaz dengan menalafaz qala itu wajibun liman qara, ialah wajib bagi orang yang membaca itu faqad wa ma'a dzalika, serta dengan demikian itu, demikian kata kauni at-talaffuz biha itu wajiban liman qara faqad sahhaha Ibnu Salah, serta demikian itu sesungguhnya telah mensahihkan, telah mentasihkan oleh Ibnu Salah
anna adaman nutqi biha, bahasanya ketiadaan bertutur dengannya. Tu dengan lafaz qala tu la yubtilu sama', tidak membatalkan sama'. Tu walaupun kata wajib, maknanya kena sebut oleh liman qara bagi orang yang membaca, tapi dia tidak membatalkan sama'. Sama' mana mendengar daripada. Bila orang panggil murid sana tu, dia tak guna lafaz tu. Tidak jadi batal sama' dia tu tidak. Tu. Wa in akhta'a, sekalipun dia tu telah melakukan kesalahan, orang panggil ni. Maknanya fa'iluhu telah melakukan kesalahan oleh fa'ilnya, pembuatnya. Tu. Itulah ada mutalafuz tu. Dia baca qala, makna dia tahu ni ada qala dihazaf, tapi dia tak baca. Itu salah perbuatannya. Tapi tidak menafikan sama'. Dia mendengar daripada guru, tak terbatal sama' dia dengan guru tu. Tu. Wa jazama bihi an-Nawawi, telah menjazamlah dengannya dengan kata adamil butlani. Adam butlani sama' sana itu an-Nawawi oleh Nawawi fi syarhi Muslimin, di dalam syarah Muslim. Wastazharahu, dan menhukum zahirlah, menuntut zahirlah oleh Imam Nawawi hu akan dia. Adamul butlas sama' tu. Menurut saya akan ketiadaan batalnya sama'. Tu. Fi syarhil Muslim wastazharahu fi taqribih, telah menuntut zahirlah oleh Imam Nawawi hu akan dia akan kata adami butlanil sama'. Di dalam kitab takribnya Imam Nawawi tanya qala jadi telah menuntut pada takribnya. Qala, berkata Imam Nawawi, lil ilmi bil maksud, yakni pada menyatakan ta'lil bi adami butlani sama'. Tu qala itu mana merujuk kepada makna dia pada panggil menyatakan, makna bayan ni ta'lil bi adami butlani sama'. Menyatakan ta'lil maknanya ketiadaan batas sama'. Tu. Jadi apa dia kata dia ni? Qala, berkata Imam Nawawi tu pada nak menyatakan bahawasanya tidak batas sama'. Mana illah kata tak batas sama' tu lah ke mana? Tu. Illah tak batas sama' tu macam mana? Jadi dia tak sebut qala. Sebab dia tak sebut qala, jadi itu membatalkan sama'nya, makna tidak. Mana dalilnya, hujah dia. Jadi hujah atau dalil mengatakan makna tidak batal sama' dia. Fi takribihi, di dalam kitab takribnya Imam Nawawi. Qala lil ilmi bil maksud. Itulah bayan ta'lil dia. Ta'lil kata tidak batal sama' tu apa? Kerana mengetahui dah dengan maksud. Mengetahui dengan maksud wahwa kau dia ada ul hadis. Itu maksudnya. Jadi lil ilmi bil maksud, itu illah dia. Illah kata apa? Tak batal sama' tu. Makna walaupun men qara saat ni dia tak sebut, tak berlafaz dengan qala. Itu qala tu dihazaf lah pada tulisannya. Tapi wajib dia kena bertutur Jadi walaupun wajib kena bertutur, kalau dia tak tutur tak jadi batas sama'. Sebabnya kata Imam Nawawi lil ilmi bil maksud, kerana sudah tahu dah dengan maksud. Kalau dia maksud dia wahwa ada ul hadis, menunaikan hadis. Jadi maklum dah. Walau tak kata qala pun. Tu. Wa yakunu hadha, dan adalah ini hazaf qala dan adalah ini hazfu qala hazaf qala minal hazfi, dialah daripada hazaf li dilalatil hali alaih,
kerana menunjuklah oleh kelakuan makna hal di atasnya. Di atas alaihi, di atasnya atas al-mahzuf yang dihazafkan itu. Kelakuan itu menunjuk di atas benda yang mahzuf. Benda yang tak nampak tu, tu maknanya berdasar kepada benda yang nampak tu, kita boleh tahu. Supaya nelayan dia tahu mana tempat ikan banyak. Misalnya. Bukan kerana nampak ikan. Tapi kerana ada pedoman-pedoman yang tertentu. Jadi azaf ini, maksud ada hal yang menjadikan bahasanya dalil kepada hazaf itu. Qala al-Iraqi wa qad kana ba'du a'immatil arabiyyati. Kadang-kadang sesungguhnya adalah setengah daripada para imam-imam Arabiyah, ilmu Arabiyah, wa huwa al-setengah, wa huwa itu ba'du a'immatil arabiyyah itu siapa dia? Wa huwa al-allamatu Syihabuddin Abdul Latif. Itulah al-allamah Syihabuddin Abdul Latif Ibnul Murhal. Ibnu Murhan yungkiru istiratal muhadditsina, mengingkari, mensyaratkan oleh para muhaddits at-talaffuzu akan berlafaz. Para muhaddits mensyaratkan kena berlafaz. Jadi ini dibantah. Dibantah oleh Al-Allamah Syihabuddin Abdul Latif. Biqala, yakni mana wajib bertutur dengan kata qala tu, walaupun tidak ditulis sekalipun. Fi asna'i sanadi, pada tengah-tengah sana. Jadi qala duduk tengah-tengah sana. Tu. Jadi qala yang duduk di tengah-tengah sana. Wa ma adri ma wajuhu ingkarihi. Kata syarih kita, aku tak tahu apakah wajah ingkarnya. Mana ingkar al-Allamah Syihabuddin Abdul Latif ni. Dia ingkar tu apa wajahnya? Aku tak erti, aku tak tahu ni. Mengaku katanya. Qala as-Suyuti, berkata Imam Suyuti, wajuhu, wajahnya wajah ingkar. Wajah ingkar dia ni fi ghayati zuhur, ialah pada sehingga-hingga zahir. Pada sehingga-hingga zahir. Sebab apa? Li'anna akhbarana wa hadatsana bimakna qala lana. Hadatsana wa akhbarana sebenarnya adalah dengan makna qala lana. Telah berkatalah bagi kami. Telah mengkhabarkan akan kami, telah menceritakan hadis akan kami. Maksud dia ialah qala lana. Tu Nabi kata qala lana. Qala lana fulanun, telah berkata bagi kami oleh si fulan. Id haddatha bimakna, kerana haddatha tu bimakna qala. Haddatha tu ialah dengan makna qala. Wana bimakna lana. Wana na sebutnya. Na tu ialah dengan makna lana. Faqalu hadatsana fulanun, hadatsana fulanun, maknahu qala lima qala lana fulanun. Maksudnya ialah qala lana fulanun, qala lana fulanun, qala lana fulanun. Tu wa hadza wadihun la yushkalu fi. Dan ini ini makna kata qala tu, qala dengan makna hadatsana dengan makna qala lana. Itu adalah suatu perkara yang zahir, wadih, la iskala fi, tidak ada kemuskilan, keraguan padanya, pada ingkarihi itu. Wa qad zahara li hadzal jawabu, sesungguhnya telah zahirlah bagi aku oleh ini jawab. Fi awailil talabi, pada mula-mula aku mengaji pondok dulu ni. Aku nampak dah ni. Alasan ini, hujah ni. Aku nampak dah.
Duk napok duk hasil daripada pembelajaran yang napok. Napok lagu ni nah. Thumma ra'aituhu ba'da nahwi 10 sinina mangkulan. Kemudian aku nampak, aku berjumpa akan dia. Akan hadal jawab ni. Selepas daripada qadar 10 tahun. Mangkulan ani Syekhul Islam dinakalkan daripada Syekhul Islam. Itu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Malam-malam ngaji tu aku nampak, tetapi selepas 10 tahun tu barulah sore jumpa mangkul atau dinakalkan. Lagi kemah lah, mantap. Jadi aku nampak ni, aku nak ayat saya pun tak berani, takut dia mau sanggup tak boleh nak tunjukin. Tapi akhirnya dia berjumpa 10 tahun lepas pada tu. 10 tahun lepas daripada mula-mula belajar sini. Wa annahu kana yansuru hadzal qaula, dan bahawasanya kana yansuru adalah yang menolong hadzal qaula akan qaul ini, wa yurajjihuhu dan juga mentarjihkan hadzal qaul. Thumma waqaftu, kemudian waqaftu mana atlaqtu, mana aku waqafkan, aku itlaq alaihi di atasnya bi khatih mana wa yurajjihuhu, kemudian mentarjihkan dia. Mangkulan an Syekhul Islam wa annahu kana yansuru hadzal qaulu wa yurajjihuhu, dan yang mentarjihkan akan ini qaul. Thumma waqaftu alaih, kemudian aku berhenti di atasnya, di atas mananya ma yansuru hadzal atau ma yurajjihu bi khattihi, dengan khaknya, dengan tulisannya, tulisan dengan tulisannya mana bi? Falillah ada domain, ada lebih tak cuba cari. Mana waqtu alaihi, di atasnya, di atas hadal jawab. Mana aku berhenti di atasnya bi khati, dengan khaknya. Nak ini khaknya, khak hadal jawab. Itulah. Falillahil hamdu, maka hanya milik bagi Allah Ta'ala sajalah oleh segala kepujian. Wa qala fil hadi, dan berkata oleh Sayyidi Abdullah pada al-hadi, hadil abrar. Kita hadil abrar. Wala wajha, tidak ada jenis wajah li ingkari zalika, bagi nak ingkarkan akan demikian itu. Hadal jawab sana. La'annahu ba'da takarruril istilahi, kerana bahawasanya syai'an selepas daripada sudah tetap dah, sudah mantap dah oleh istilah, wa syuyu'ihi, dan juga masyhur dah istilah, yajibu itba'u alfazi syuyukh, wajiblah oleh mengikut akal lafaz-lafaz syekh. Mana pakat turuk semata makna lafaz syekh. Wala musyahata fil istilahi ala anna tarkaha yuqi'u fil labsi. Wala musyahata, dan tidak ada i'tirad. Wala musyahata mana wala i'tirad, tidak ada i'tirad fi istilahi, pada istilah. Pada istilah ilmu ini mana ala anna tarkaha, di atas bahawa meninggalkan akan dia, akan wajah hadzal jawab ni, itu fil labsi, ayuqi'u fil labsi, menjatuhkan pada labas, maknanya kekeliruan fi kathir minal mawadhi', pada kebanyakan daripada tempat-tempat ni. Jadi hak tu tidak ada i'tirad dengan kata tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala, tambihun ay hadza tambihun munabbihun liman ghafala.
Ialah satu tambih yang menjagokan bagi mereka yang lala. Atlaqa Ibnu Salah hadfa qala, telah mengitlaqkan oleh Ibnu Salah akan hazafkan lafaz qala. Wa qayyadahu, tetapi telah mentakyid akan dia akan hadfa qala ni Ibnu Hajarin, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Salah dia itlaq hazaf qala. Tapi Ibnu Hajar dia takyid bima idza takarrarat, dengan masalah apabila berulang-ulang qala. Kalimah qala tu berulang-ulang. Tu qaid oleh Ibnu Hajar. Adapun Ibnu Salah dia tak ada qaid. Tak nanti berulang-ulang. Tu. Fi misli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu berulang-ulang. Qala Rasulullah. Qala tu sahabatlah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi wa'lam annahu kama jaro indahum hazfu qala, dan ketahui olehmu ya talibal ilmi bahawasanya sya'an sebagaimana berlaku di sisi mereka itu al-muhadditsina hazfu qala, hazaf kalimah qala, jaro hazfu lafzi innahu juga. Maknanya berlaku juga hazaf lafaz innahu. Sebagaimana ada berlaku lafaz qala itu dihazaf, begitu juga lafaz innahu itu dihazaf. Kama nabbaha alaihi as-Suyuti, sebagaimana telah membuat tambihlah di atasnya, di atas hazfi lafzi innahu tu oleh Imam Suyuti fi tadribih, pada kitab tadribnya, Tadribur Rawi. Wa masala lahu, dan telah membuat misalah oleh Suyuti lahu baginya, bagi hazfi lafzi innahu ni. Bagi makna hazahnya lafaz innahu bi hadisil Bukhari, dengan hadis Imam Bukhari. Ata'in, ambil daripada Ata' ibni Abi Maimunatah, sami'a Anas bin Malikin, mendengar akan Anas bin Malik. Ai innahu sami'a. Perkata innahu tu dihazaf. Maknanya Ata' ibni Abi Maimunatah sami'a. Innahu bahawasanya, bahasa Arab dia kena lagu tu. Innahu sami'a. Qala Al-Hafiz, itulah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani fi syarhi, di dalam syarahnya. Al-Hafiz dia kata lafzu innahu, bermula lafaz innahu, yuhzafu fil khatti urfan, dihazah pada tulisan pada huruf. Pada huruf maksudnya dihazahkan lafaz mana dia dihazahkan dia pada kha. Wajaru aidan indahum, dan berlaku juga di sisi mereka itu al-muhadditsin hazfu qila, hazafkan perkataan qila. Ada juga perkataan qila fi misli, pada seumpama quri'a ala fulanin, dibaca di atas si fulan qila lahu, dikatakan baginya akhuka. Dikatakan baginya akhbaraka fulanun, telah mengkhabarkan akannya oleh fulan. Wa ilahi asyara biqaulih, dan kepadanya lah, kepada hazfu qila ni isyarat dengan katanya. Kata musannif wa in yaji akhbarakum fi sanadi abbara qablahu biqilal muhtadi. Wa yaji'u lafzu akhbarakum, dan jika datang oleh lafaz akhbarakum atau akhbaraka, memberitakan akan hadis akan kamu sekalian atau akan kamu, fi asna'i sanadi, pada tengah-tengah sanad. Tengah-tengah sanad abbara qablahu biqila al-muhtadi. Membuat ibarat dah. Abbara qablahu ay qabla ma dzukira min akhbarakum wa akhbaraka. Dibuat tabir, dibuat ibarat, sebelum daripada qablah itu ay qabla ma dzukira, sebelum daripada ma dzukira, gabriya ma dzukira min akhbarakum wa akhbaraka. Ay yang bagi patut sayukiyo kama qala Ibnu Salah,
Sebagaimana berkata oleh Ibn Salah, an yu'abbara atau an yu'abbira qablahu, serta bahawa engkau mana yu'abbira membuat ibarat sebelum daripadanya, qablahu, qabla ma dzukira sana itu, biqila dengan kata qila. Qila qila al-qari'u, qila al-qari' atau al-muhtadi. Mana yang dapat petunjuk mana listilahi ahli fanni. Bagi istilah ahli fan ini. Mana fan mustalil hadis. Fayaqulu fi quri'a. Maka berkata dia pada quri'a. Quri'a ala fulanin. Di atas oleh fulan akhbaraka. Jadi tu disebut akhbaraka fulanun, dibacakan. Fulan maknanya quri'a ala fulanin, dibaca di atas si fulan. Kila akhbaraka fulan, kata maksudnya telah mengkhabarkan akan dikau oleh si fulan. Jadi qala misaluhu ma fi sahih Muslimin. Bermula misalnya misal apa nama kila dihazafkan kila daripada qabla ma dzukira min akhbaraka wa akhbarakum ala fulanin. Jadi fayakun fi quri'a ala fulanin. Jadi dia baca mana akhbaraka fulanun, telah mengkhabarkan ketika oleh sefulan. Quri'a ala fulani, yang dibacakan di atas si fulan. Faqila akhbaraka fulan. Kila itu makna perkataan kila tu, kadang-kadang makna dihazaf. Kena ada perkataan kila, tidak jadi semabuk juga. Jadi kila akhbaraka fulan. Misaluhu misalnya ila ma fi sahih Muslimin. Apa yang ada di dalam hadis sahih Muslim. Haddatsana mana? Haddatsana Yahya ibnu Yahya. Qala qultu li Maliki. Qultu misaluhu ma fi sahih Muslim. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qultu li Malikin haddatsaka Nafi'un. Jadi aku kata bagi bagi Malik kata bagi Malik, haddatsaka, telah mentadis akan engkau haddatsaka Nafi'un. Mana manfaat yang boleh menyampaikan manfaat. An Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar qala Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin. Itu dia ambil al-haditsah sehingga hadis akhir hadis kena baca sikit dah. Dari bab tak dari bab an-natqu. Jadi seumpama dia buat misal hadis daripada Ibnu Umar. And Ibnu Umar qala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa syirkan lah fi 'abdin. Barang siapa yang memerdekakan satu bagai syirkan makna satu syirik lahu baginya fi 'abdin, pada hamba. Itu dia kata lagi tu. Ayat kata morak dengan hadis ni. Al-haditha, itulah maknanya sehingga akhir hadis. Sehingga akhir hadis fi awali babil itikimin, pada huk mula-mula ba al-itiki bi aini, dengan babul itikimin daripadanya. Kalau gitu wahali sahha aw lil intiqali biha kadzalika yafuhu tali wakila la tuqra'u wa ba'dun ja'ala
maka nahal haditha hina wa salah. Nama tu dah. Macam ada kata beradu pada wahali sahha. Tu untuk sahha. Atau lilintiqal ila Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.